Kawan-kawan, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, mari kita menerokai Matius bab 27 ayat 62 sampai ke 66. Pengawal di makam. Marilah kita datang bersama. Tuhan Bapa di surga, kami mau datang kepadamu untuk memahami firman-Mu. Dengan diri kami tidak dapat memahami dengan jelas ni. Dengan panduan Roh Kudus kami dapat mengenal, menyedar di darah firman-Mu. Semua Tuhan memberkati masa apabila kami mendekati Tuhan. Ampunlah dosa kami, mentebusilah dosa kami melalui darah Yesus Kristus yang dicurahkan dari salib. Dari nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Kawan-kawan, saudara-saudari, marilah kita mulai menegraki firman ini dengan dengan membacaan firman Tuhan, di mana permintaan untuk menggawar kubur Kristus Yesus. Keesokan harinya, iaitu hari selepas hari persediaan, ketua-ketua iman dan orang Farisi pergi mentangkap Pilatus, menghadap Pilatus. Tuan kata mereka, kami teringat bahawa semasa penipu itu masih hidup, dia berkata, selepas 3 hari aku akan bangkit semula. Oleh itu, perintahlah kami supaya kubur itu dijaga dan ketat sehingga hari yang ketiga. Jika tidak, pengikut-pengikut yang mungkin datang mencuri mayatnya, lalu memberitahu orang ramai bahawa dia telah dibangkitkan daripada kematian, penipuan terakhir ini akan lebih buruk daripada yang pertama. Bawalah pengawal, jawab Pilatus. Pergi jaga kubur ini sebaik mungkin. Maka berkilah mereka dan mengamankan kubur ini dengan menderaikan batu penutupnya dan menempatkan pengawal di situ. Walaupun selepas kematian Kristus Yesus, pemimpin agama masih gelisah. Mereka menghadap gubernur Rom pada hari yang berikutnya, hari selepas hari persediaan. Metate para ke ni, wen, setara persediaan. Ini adalah syarat Matius menuju kepada hari paling suci dalam minggu hari Sabat. Permintaan mereka kepada Pilatus adalah mudah untuk membeli perintah supaya kubur Pafos ini dijaga dengan ketat sehingga hari yang ketiga. Mereka ingat bahawa Yesus telah berjanji bahawa ia akan bangkit igero dari kematian pada hari ketiga. Bagi mereka kenyataan ini adalah sebahagian daripada ajaran palsu yang Yesus itu si penipu, pranos, si penipu. Hari persediaan para SKU merujuk kepada hari kejumaat ketika orang Yahudi membuat persediaan untuk hari Sabat. Asyafa Listenite mengamarkan, menjaga, menunjukkan tingkatan pengaman yang sangat ketat. Egete somai, aku akan bangkit. Kata kerja yang digunakan oleh Yesus di mana meramalkan kebangkitannya. Kawan-kawan, kemunafikan pemimpin agama dan penipuan terakhir ini akan lebih buruk daripada yang pertama bahawa dia adalah Mesaya dan anak Tuhan. Seluruh adenggar ini sekali lagi menunjukkan kemunafikan dan sinisme kepimpinan agama. Apa yang telah berlaku kepada Yesus Kristus adalah rancangan mereka. Pada permulaan narasi kesengsaraan, mereka berkumpul untuk mentangkap Yesus secara rahsia dan membunuhnya. Kemudian mereka mentangkapnya dengan alasan yang palsu, mencari bukti yang palsu dan saksi yang palsu dan membuat tuduhan palsu semasa perbicaraannya. Sekarang pada akhirnya tuduhan terakhir mereka bahawa Yesus adalah penipu, mentetapkan ironi yang menyedihkan. Mereka yang sepatutnya melayani Tuhan Israel adalah bertimur yang sebenar. Tema kemunafikan dan penipuan ini berterusan apabila pemimpin agama cuba mentutup kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Persetujuan Pilatus bersetuju untuk menyediakan pengawal kustodioa dan memberi mereka kebenaran untuk melakukan apa saja yang mereka anggap perlu untuk mengamankan kubur. Adegan ini menyediakan satu lagi ironi yang akan berlaku. Bahkan pengawal Roma tidak berguna apabila Tuhan sendiri memutuskan untuk campur tangan. Ketua-ketua iman dan orang Farisi telah memutuskan bahawa cukup dengan menceraikan batu dan mentempatkan pekawal di pintu masuk kubur. Ini pasti akan menghalang pengikut-pengikut daripada mencuri wayat itu. Pengamanan kubur adalah episod terakhir naratif kesengsaraan menyediakan latar untuk penjelasan Matius mengabarkan mayat Yesus
Tidak mungkin dicuri oleh pengikut-pengikutnya. Pemimpin agama Yerusalem terus berkelompok mententang Yesus dan pengikut-pengikutnya. Walaupun selepas kematiannya, nampaknya mereka ingat kata-kata Yesus tentang kebangkitan, tetapi pengikut-pengikutnya tidak. Tidakkah mereka bertujuan satu perkara untuk melemarkan dan menghalang penyebaran perintah baik kebangkitan, walaupun dengan bantuan negara Roma. Kepimpinan agama yang rusak tidak dapat menghalang rancangan ilahi penyelamatan, dan secara ironia kubur yang diamankan menjadi satu lagi hujah kuat untuk kebangkitan Yesus secara jasmani. Mari kita datang untuk berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami tahu Kristus Yesus satu hari akan bangkit dari mati. Seperti Yesus itu kata dua buah. Tuhan Bapa di surga, kami puji di mana apabila Yesus Kudus dikuburkan, masih ada orang untuk tentang dia. Tapi kebenaran ialah Tuhan Yesus ada Tuhan sebenar yang akan bangkit daripada mati. Kami puji syukur atas kebesaran dan kekorbanan Kristus Yesus mati untuk kami. Puji Tuhan sebab Tuhan ada Tuhan yang benar. Maka Yesus Kudus bangkit dari hari yang ketiga. Kami puji Tuhan, syukur Tuhan. Keirahian Tuhan tidak pernah mati. Tetapi kemanusiaan itu mungkin mati sebab dia adalah mengadakan badan manusia yang mungkin akan mati selepas dibunuh. Tapi puji Tuhan untuk dengan ini Yesus Kudus sedang mengalirkan darah untuk menerusi orang yang berdosa. Kami puji atas kebangkitan Kristus pada satu hari di mana Yesus Kudus sudah bangkit 2000 tahun sebelum ini dan memberi kehidupan yang baru kepada orang yang bertaubat dan percaya Kristus. Dan nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkati semua orang. Dan kita jumpa lagi. Bye.